Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 1 nombor nisbah, melibatkan subtopik 1.3, pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, dan dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama, mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor, dan yang kedua, membanding dan menyusun pecahan positif dan negatif mengikut tertib. Okey, jom kita mula. Okey, cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak mewakilkan pecahan pada satu garis nombor. Okey, cikgu tulis cikgu lukis satu garis nombor dan cikgu label sifar berada di bahagian tengah. Okey, di sebelah kiri sifar ialah pecahan negatif dan di sebelah kanan ialah pecahan positif. Dan pecahan yang berada semakin ke kiri, nilainya ialah semakin kurang, manakala pecahan yang berada ke kanan nilainya semakin bertambah. Dan pada satu garis nombor, pecahan negatif akan sentiasa berada di sebelah kiri, manakala pecahan positif akan sentiasa berada di sebelah kanan. Okey, kita lihat contoh. Bagaimana untuk mewakilkan pecahan positif dan negatif dalam suatu garis nombor? Okey, diberi 4 pecahan positif dan negatif. Okey, ada 2 yang negatif dan ada 2 yang positif. Dan di sini cikgu lukis garis nombor. Okey, dan di sini cikgu tandakan sebagai sifar. Okey, yang pertama sekali, sebelum kita wakilkan pada satu garis nombor, kita perlu lihat penyebut. Okey, penyebut bagi setiap pecahan yang diberi. Okey, dalam soalan pertama ni, penyebut semuanya 5. Jadi, kita boleh terus wakilkan, di mana apabila semuanya penyebut 5, kita akan bahagikan setiap bahagian. Okey, setiap grid ni, kita akan bahagikan kepada 5 bahagian. Okey, 5 bahagian. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, jadi di sini ialah negatif 1. Okey, di sebelah kanan pula 5 bahagian juga. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi di sini ialah nombor bulat 1. Okey, mudah untuk kita tulis dahulu nombor bulat, kerana pecahan ialah pembahagian daripada nombor bulat. Contohnya daripada sifar ke 1 dibahagi sama banyak kepada 5 bahagian. Jadi di sini sebelah daripada sifar, sebelah kiri ialah negatif 1/5, negatif 2/5, negatif 3/5, negatif 4/5, dan yang ini ialah negatif 5/5. Dan negatif 5/5 ialah sama dengan negatif 1. Okey, jadi sekarang kita akan wakilkan yang negatif dahulu. Okey, yang pertama ialah negatif 1/5. Okey, tempatnya ialah sebelah daripada sifar. Okey, jadi negatif 4/5 akan berada di sini. Okey, dan kita ada yang positif pula. Okey, sebelah daripada sifar ke kanan ialah 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 dan 5/5 sama dengan 1. Jadi yang pertama kita nak label ialah 3/5. Jadi 3/5 berada di sini. Okey, yang ketiga. Dan yang kedua ialah 1/5. Okey, maksudnya 1/5 lebih daripada nombor bulat 1. Jadi dia akan berada di sebelah 1, iaitu di sini. Okey, cikgu harap boleh jelas untuk yang pertama. Kita lihat pula contoh yang kedua.
negatif 5 per 6, negatif 1 per 3, 1 per 2 dan 2 per 3. Di sini kalau kita perhatikan, apa yang tak sama? Penyebut yang tak sama. Okey, penyebut dia tak sama. Jadi cikgu labelkan dahulu sifar berada di tengah-tengah ni. Untuk kes pecahan yang penyebutnya tak sama, apa yang perlu kita buat? Kita perlu bandingkan penyebut dan samakan. Okey, jadikan pecahan setara. Okey, jadi di sini ialah 6. Jadi 1 per 3, negatif 1 per 3 kita perlu darab dengan 2 atas dan bawah supaya penyebutnya juga menjadi 6. Jadi yang 1 per 2 kita perlu darab dengan 3, manakala yang 2 per 3 kita darab dengan 2. Jadi semuanya kita dah darab, jadi kita akan dapat pecahan setara untuk senarai pecahan yang diberi. Jadi kita dah dapat semuanya penyebut 6. Jadi kita akan bahagikan satu grid ni kepada 1 per 6. Okey, satu bahagian ni 1 per 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi di sini ialah negatif 1. Okey, dan di sebelah kanan juga sama. Kita akan bahagikan kepada 6 juga, dan di sini ialah 1. Okey, negatif 1 dan 1. Jadi kita akan label dahulu yang negatif. Okey, seperti tadi cikgu tulis dahulu untuk awak lebih faham. Di sebelah sifar ialah negatif 1 per 6, negatif 2 per 6, negatif 3 per 6, negatif 4 per 6, negatif 5 per 6, dan ini negatif 6 per 6. Jadi negatif 6 per 6 ialah sama juga dengan negatif 1. Jadi kita akan labelkan 2 per 6. Okey, negatif 2 per 6 dan negatif 5 per 6. Jadi yang pertama cikgu labelkan di sini, cikgu tulis negatif 5 per 6 di sini. Dan yang kedua ialah negatif 2 per 6. Tetapi kita harus ingat, kita tak boleh tulis negatif 2 per 6. Kita perlu tulis soalan asalnya, iaitu negatif 1 per 3. Jadi dekat mana negatif 2 per 6? Okey, atas ni kita akan tulis negatif 1 per 3. Okey, mengikut pada soalan yang asal. Okey, kita lihat pula soalan pecahan positif. Di sebelah kanan sifar ialah 1 per 6, 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6 dan 6 per 6, iaitu 1. Okey, jadi kita akan buat 3 per 6 akan berada di sini, tetapi kita harus tulis 1 per 2. Jadi kita label di sini 1 per 2. Dan 4 per 6 di sebelahnya kita tulis 2 per 3. Okey. Seterusnya, kita lihat contoh. Negatif 1 per 4, 3 per 4, negatif 1 per 2, 1 per 4. Jadi di sini ialah garis nombornya dan cikgu label sifar di sini. Jadi sama seperti tadi, kita perlu samakan dahulu penyebutnya. Jadi di sini ada satu nombor di sini yang tidak sama penyebutnya. Jadi yang ini kita akan darab dengan 2 atas dan bawah. Jadi kita akan dapat pecahan yang setara. Okey, seperti ini. Dan mengikut cara yang sama sebelum ini. Jadi negatif 1 per 4 akan berada sebelah daripada sifar. Jadi kita akan bahagikan kepada 4 bahagian. 1, 2, 3 dan 4. Jadi di sini ialah negatif 1. Sebelah kanan pun sama. 1, 2, 3 dan 4. Jadi nombor bulatnya di sini. Okey, jadi kita akan wakilkan negatif 1 per 4 akan berada sebelah daripada sifar belah kiri. Okey. Dan yang kedua ialah negatif 2 per 4 di sebelahnya, tetapi kita tulis negatif 1 per 2. Okey, nombor positif pula 3 per 4. Jadi di sebelah sifar ialah 1 per 4, 2 per 4, di sini ialah 3 per 4. Dan yang terakhir ialah 1 per 4. Okey, 1 per 4 bermaksud satu grid di sebelah daripada 1. Jadi di sini ialah kedudukan 1 per 4.
Jadi cikgu harap boleh faham untuk perwakilan pecahan positif dan pecahan negatif pada satu garis nombor. Okey, seterusnya kita lihat pula, kita membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. Okey, dan kita harus ingat nilai pecahan positif akan sentiasa lebih besar daripada pecahan negatif. Okey, banding dan susun pecahan berikut mengikut tertib menaik. Okey, tertib menaik. Diberi 5 nombor pecahan positif dan negatif. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita perlu samakan penyebutnya kepada 10. Okey, kita samakan kepada 10. Ini garis nombor yang cikgu akan guna untuk kita nampak dengan lebih jelas kedudukan mengikut tertib. Okey, sifar berada di sini. Okey, di sini 1/2 kita akan darab dengan 5 atas dan bawah. 4/5 kita akan darab dengan 2 atas dan bawah. Okey, negatif 2/5 darab dengan 2 atas dan bawah. Dan kita akan dapat, okey, ini adalah pecahan setara di mana semua penyebutnya adalah 10. Jadi di sini kita lihat nombor negatif dahulu. Okey, negatif 1/10 duduk sebelah daripada sifar. Okey, di sini sebelahnya negatif 2/10, negatif 3/10, negatif 4/10. Tetapi negatif 4/10 kita akan tulis yang asalnya, iaitu negatif 2/5. Okey, itu yang pecahan negatif. Kita lihat pecahan positif, kita ada 3. Okey, 5/10, 8/10 dan 3/10. Jadi, okey, yang pertama ni 1/10, 2/10. Di sini ialah 3/10. Okey, seterusnya 4/10, 5/10. Okey, 5/10 kita tulis 1/2. Okey, di sini 6/10, 7/10, 8/10, iaitu 4/5. Apabila kita wakilkan kepada garis nombor, kita akan nampak dengan lebih jelas turutan mengikut tertib, sama ada menaik atau menurun. Okey, tapi soalan ni nak tertib menaik, bermaksud kita akan mula dengan yang paling kecil, iaitu negatif 2/5. Jadi kita boleh nampak dengan jelas, negatif 2/5, negatif 1/10, 3/10, 1/2 dan 4/5. Okey, dan yang kedua, okey, banding dan susun pecahan berikut mengikut tertib menurun. Okey, tertib menurun. Ada 4 nombor di sini. Okey, yang pertama sekali, kita perlu tukarkan kepada pecahan setara dengan penyebut 8. Okey, jadi yang ni, yang 4 ni kita akan darab dengan 2. Okey, darab 2 atas dan bawah. Yang ni pun darab 2 atas dan bawah. Dan yang ini kita akan darab dengan 4. Jadi kita akan dapat pecahan setaranya. Okey, di sini ialah pecahan setaranya setelah kita darab. Okey, jadi sekarang ni kita lihat kita ada 3 nombor negatif. Okey, kita akan bahagikan kepada 8 bahagian. Jadi negatif 1/8, 2/8, 3/8, negatif 4/8 berada di sini. Tetapi kita akan tulis negatif 1/2. Okey, negatif 5/8 dan di sini ialah negatif 6/8. Kita akan tulis negatif 3/4. Okey, yang ni negatif 6/8, 7/8, negatif 8/8, iaitu negatif 1. Negatif 1/8 dan di sini ialah negatif 2/8. Jadi kita akan tulis negatif 1/4. Manakala untuk nombor positif ada 1 sahaja, iaitu 1/8. Jadi di sebelah sifar ialah 1/8. Okey, jadi kita akan susun mengikut tertib menurun. Okey, tertib menurun kita akan nampak dengan jelas, bermula dengan yang paling besar kepada yang paling kecil. Okey, daripada yang kanan akan pergi ke yang ke kiri. Okey, jadi selesai untuk 2 standard pembelajaran.
Jadi asasnya di sini anda perlu mahir untuk mewakilkan pecahan positif dan negatif untuk membolehkan kita membanding dan menyusun pecahan dengan lebih tepat dan jelas. Okey? Jadi sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis pada ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.